bila kita bersama. Alright, cantik. Sekali lagi. Okey, saya nak zoom. Sekarang ada teknik terbaru, kena terbalik sikit. Kena terbalik. Ya, nampak gitu. tinggi. Yes. Satu lagi. Tapi lighting macam problem. Dia bukan lighting, dia orang dia. Orang dia. Okey. Tak, sebenarnya sebab sekarang ni kalau saya tengok orang ambil gambar kan, dia kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke bawah. Jadi teknik yang betul ni macam mana, Zeti? Sebenarnya dia terpulang kepada diri sendirilah. Macam Zeti tak suka gambar tu kalau orang putih kata crisp sangat tau. Dia macam cantik, perfect sangat. Zeti suka yang macam lebih bersahaja ataupun candid. Ya, so macam gambar sengit-sengit tu lagi cantik. Okey, ataupun mungkin tiba-tiba kita nak buat candid. Nanti macam gelak semua orang. Okey. Itu kalau perempuan kan? Kalau perempuan dia memang ada macam-macam teknik tau nak ambil gambar. Kalau lelaki dia tak ada hal. Satu pose, dua pose dia dah okey dah. Ya ke? Kalau macam Muaz sendiri suka berbasikal, gambar tu penting ataupun tidak? Okey, gambar penting untuk nampak kita kat mana masa tu kan. Tapi bagi saya kalau ambil gambar tu yang paling penting adalah lighting lah. Cuma kadang-kadang kita ni confused. Backlight dia macam mana? Kan? Kadang-kadang gini backlight tak nampak kan? Tapi macam Zeti cakap tadi lah, kadang-kadang dia bukan sebab kamera ataupun gadget tu, tapi sebab orang dia. Kalau cantik, dia tangkap macam mana pun cantik je. Betul tak? Okey. Jadi hari ni selain daripada objek yang kita nak ambil gambar tu, kita nak belajar sikitlah teknik-teknik untuk ambil gambar. Betul. Sebab bila kita sebut mengenai kamera ni ada macam-macam. Tadi kita ambil kamera handphone. Ada apa lagi kamera-kamera yang ada? Saya tahu ada DSLR. Okey. Ada DSLR tu mirrorless ke? Tak pasti. Okey, tak apa. Nanti kita akan tanya pada orang yang lebih pasti. Lepas tu Zeti suka juga filem yang boleh kita pergi cuci. Okey. Yang instant ataupun yang macam Polaroid tu. Itulah yang Zeti tahu. Okey, dan satu lagi mungkin saya suka juga untuk melihat CCTV sekarang ni. Sebab CCTV dah ada pelbagai jenis dan kalau dulu orang yang pasang CCTV kita tahu, ni rumah orang kaya. Kan. Sebab ada CCTV. Kan. Tapi sekarang ni semua orang dah boleh pasang CCTV, terutamanya nak jaga anak-anak lah. Lepas tu sekarang CCTV hanya boleh tengok dalam handphone. Ya. Satu lagi bercakap pasal kamera, ada juga kamera dalam kereta. Betul Kalau lah. kita panggil kamera bahasa Inggerisnya adalah dashcam. Kalau macam kat kereta Muaz ada? Ada, kena ada. Orang kaya ada dashcam. Sekarang dashcam dah murah lah. Dashcam tu dah jadi antara perkara wajib. Betul. Sebab apa-apa berlakunya kemalangan mungkin dashcam ni lah antara sebagai bukti apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kita akan sembang dengan lebih lagi pasal tu sekejap je lagi sebab ini kita nak update dulu kepada anda tentang status terkini COVID-19 di negara kita setakat semalam 11.59 minit malam. Jumlah kes baru yang dicatatkan adalah sebanyak 5,551 kes. Okey, jadi kepada anda semua, minggu ni, hujung minggu ni kena lebih berhati-hati, patuhi SOP sebab kita semua sedia maklum kes COVID kita ni dalam seminggu dua ni memang beginilah. Dia ada naik, ada turun tapi tak jauh sangat. Dan kita juga dikejutkan dengan varian terbaru ni, Omicron. Dan kita amat risau dengan perkara ini seperti yang semalam telah pun diumumkan oleh yang berhormat YB Khairy Jamaluddin memberitahu bahawa virus ini ataupun varian ini telah pun sampai di Malaysia. Akan tetapi terkawal kerana individu tersebut telah pun dikuarantin dan ternyata mereka di sekelilingnya yang telah pun disaring juga didapati negatif. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Tapi bila sebut mengenai Omicron ni, tiba-tiba pula terkeluar cerita-cerita lama yang mengatakan bahawa ada filem yang berkaitan dengan varian ini. Betul. Sebenarnya ini menerusi satu akhbar tempatan. Katanya ada 2 filem yang berjodoh Omicron ni tau. Dan sebenarnya dia cerita pasal macam mana makhluk asing tawan bumi dan menyamar jadi manusia. Macam tu. Itu salah satu filem yang ada lah. Dan satu lagi tu lebih kurang macam tu jugalah. Dia pasal serangan makhluk asing kan. Macam padahal Omicron tu baru tahun ni. Tapi sebenarnya dah ada filem pada sebelum ni. Macam yang dapat kita saksikan ni lah. Kan. Ini difahamkan pada tahun 1962 kan. Di Itali filem ni sebenarnya. Nampak tu. The Omicron variant. Jadi kalau kita tengok variant. Jadi kalau kita tengok the Omicron variant ini. Kalau kita tengok dia lebih kurang lah pada tajuknya. Cuma mungkin ialah berbeza, yang tu pasal alien, yang ni pasal virus yang ada. Jadi kita mungkin hentikan spekulasi-spekulasi yang ada dan kebanyakannya memang kebetulan dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Yelah, sebab bak kata pepatah pun pusing-pusing kat mana situ juga kan. Kadang-kadang kebetulan lah, tak semestinya ada yang kata konspirasi. Tapi ingat guys, apa-apa maklumat
yang anda terima menerusi grup WhatsApp ke, ada orang forward dekat Facebook ke, jangan kongsi kalau anda tak tahu kesahihannya sebab kita tak nak cetuskan panik di kalangan kita punya community ya. Betul ya. Jadi sekarang ni sila patuhi SOP dan pastikan kalau ada anda pergi ke tempat yang ramai orang, kita ambillah inisiatif untuk berbeza ataupun tidak pergi ke tempat itu. Dan kalau kita ada anak-anak kecil lagilah guys, kena sentiasa berwaspada, okey? Masih lagi amalkan pakai hand sanitizer, kerap cuci tangan dan jaga jarak fizikal bila kita berada di luar. Okey, praktikkan kita jaga kita. Okey, jadi kejap lagi kita akan kongsikan dengan anda pelbagai cerita mengenai kamera sebagai gadget ini. Saya begitu teruja, faham. Percaya ataupun tidak, dengan kamera kita di telefon yang anda ada tu, anda boleh buat bisnes, mungkin juga anda boleh ambil gambar yang cantik, tapi tekniknya tak tahu bagaimana. Hari ini bukan kami yang akan cerita, ada orang yang profesional akan berkongsikan dengan anda. Betul, jadi jangan ke mana-mana, nantikan Borak Kopitiam selepas ini. Okey, sambung balik. Okey, kena cantik dah. Saya ambil. Okey, senyum. Yang ni saya pakai CCTV yang ambil gambar. Sebab tadi dah pakai kamera punya phone. Okey. Dia pakai CCTV. Dia punya efek lebih kurang sama lah. Sebab kualiti CCTV sekarang ni memang dah berbeza tau. Macam yang Zeti tahu dulu kamera litar tertutup ni dia macam black and white aja. Yes. Sekarang ni kalau letak kat sini macam ni mungkin satu atau dia boleh ambil wide. Tapi ada yang boleh bergerak ke kiri ke kanan. Nak pergi mana tu? Mahal kenapa tak? balik lambat? Mahal tak? Itu yang mana tahu pasal harga tu. Sebab difahamkan dekat rumah Zeti ada pasang CCTV. Tak boleh lah bagi tahu. Nanti kan orang tahu lah rumah ada ke tak kan? Okay. Rumah air tak ada jujur. Tapi sebab jiran-jiran ada yang pakai. Dia bila nak tengok memantau anak-anak dia tu semua ada CCTV yang kalau kita cakap melalui telefon, anak-anak kita kat rumah boleh dengar. Maksudnya dia ada sekali dengan mikrofon dan juga speaker. Betul. Ini bermakna ada macam-macam jenis kamera litar tertutup lah. Jadi dengan itu kita nak saksikan dululah ini trivia yang kita dah sediakan. Let's go. Teknologi kamera litar tertutup atau CCTV telah mula digunakan pada tahun 1940-an untuk memantau ujian peluru berpandu V2. Sistem CCTV membolehkan para pegawai untuk memantau ujian pada jarak dekat tanpa terdedah kepada bahaya. Pengawasan dilakukan untuk memantau kecacatan dan masalah-masalah yang lain mungkin tidak dapat dikesan. Menjelang 1960-an, pegawai-pegawai di United Kingdom mula memasang sistem CCTV di tempat-tempat awam untuk memantau orang ramai semasa perhimpunan, juga penampilan dan kemunculan tokoh-tokoh masyarakat. Kepesatan dan perkembangan teknologi maju mendorong penggunaan kamera CCTV menjadi lebih popular di tempat-tempat awam dan di kedai-kedai runcit. Sistem CCTV diguna pakai di Britain untuk memantau jalan raya, kaki lima dan dataran di pusat bandar, stesen rel awam dan bas dan premis perniagaan. Pada tahun 1996, perbelanjaan kerajaan UK ke atas teknologi CCTV menyumbang kepada 3/4 daripada bajet pencegahan jenayah. Di Amerika Syarikat, bangunan awam pertama yang menggunakan sistem CCTV adalah bangunan perbandaran New York pada tahun 1969. Lain-lain bangunan awam kemudiannya mula menggunakan teknologi CCTV dan penggunaannya menjadi lebih meluas. Pada tahun 70-an dan 80-an, penggunaan CCTV menjadi kemestian bagi sektor yang terdedah kepada ancaman keselamatan seperti bank-bank, kedai serbaneka dan stesen minyak. Menjelang pertengahan 1990-an, ATM di seluruh negara telah dilengkapi dengan kamera CCTV dan banyak kedai runcit menggunakan CCTV untuk mencegah kecurian dan mengelak daripada berlakunya kes-kes jenayah. Kini ianya lebih mudah diperolehi dan dimiliki serta lebih meluas penggunaannya juga sebagai kelengkapan peribadi. Pemilik rumah juga kini kebanyakannya menggunakan sistem CCTV sebagai keperluan untuk melindungi keluarga, harta dan barangan berharga. Pemilik bangunan kecil juga mengambil kesempatan daripada teknologi kini yang boleh diakses dengan memantau secara online aktiviti perniagaan dan melindungi peralatan atau perkakas yang berharga. Okey, so macam mana? Dah terbuka hati ke nak pasang CCTV? Mungkin saya perlukan untuk haiwan-haiwan peliharaan di rumah sebab bila balik rumah selalu ada surprise. Yang itu jatuh, yang ini jatuh, tak tahu siapa yang buat. Kan? Okey, jadi oleh kerana
itu kita nak bawakan kepada anda seorang Okey. tetamu yang memang arif mengenai CCTV. Di depan ni semua dia punya. Sebab selalu orang kumpul stamp, orang kumpul handphone. Ini orang kumpul CCTV ya. Yes. Inilah individu yang akan berkongsikan dengan kita mengenai CCTV. Kita ada Encik Abdul Hafiz Ahmad yang merupakan pengumpul CCTV. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, hebat. Okey. Jadi dah bersiap sedia nak tanya, kita nak tanya soalan macam-macam ni mengenai Ya. CCTV ni. No problem. Okey, insyaAllah. Hafiz, pertama sekali, kenapa memilih untuk kumpul CCTV? Okey, sebenarnya dia datang dari passion tau. Minat, Okey. minat gadget tau. So bila minat ni kadang-kadang awalnya macam nak test-test saja. Tapi lama-lama seronok pula. So dia macam mula macam hobi, jadi tiba-tiba jadi macam keperluan, seronok. Pendek kata dia macam satu tak cukup lah. Kena ada lebih daripada satu. Betul. Betul. Jadi sekarang ni koleksi yang ada dah berapa banyak kat sini? Saya rasa lebih 200 unit. Saya fokus wireless CCTV saja yang ada since masuk market 2014 sampai sekarang. Bila bercakap pasal wireless CCTV, selalunya CCTV ni yang ada wire kan? Betul. Kenapa, apa perbezaan sebenarnya antara wireless dan juga yang ada wire selain daripada ada wire tu lah? Okey, baik, soalan yang baik. Okey, perbezaan wireless CCTV wireless dengan wired, dia memang sinonim secara teknikalnya wired ada wire dan wireless tak ada wireless. Okey. Wireless tak ada wire, okey? Tetapi untuk wireless ni dia berfungsi semua dalam medium Wi-Fi. Okey, maknanya wired dia akan pakai semua akan tarik kabel lah. Akan tarik power supply, akan tarik dia punya kabel audio, video dan sebagainya. So jelasnya wireless ada wired. Wireless tak ada wire. Okey. Wired ada wire. Ada wire. Sekarang ni kita mestilah pakai yang wireless punya. Betul. Sebab kita boleh memantau melalui telefon kita. Betul. Jadi okey, sekarang ni dulu kita tengok CCTV mungkin pemasangannya di-charge mahal. Betul. Jadi sekarang ni ada orang tengok DIY je pakai YouTube dah boleh pasang CCTV, betul ke? Betul, Muaz. Okey, saya tertarik Muaz cakap tadi. Sekarang ni siapa pasang CCTV dia orang kaya. Betul. Okey, betul. Tapi sekarang ni CCTV over the time harga dah makin murah. Okey. Siapa-siapa mau boleh pasang. Okey, berapa harga yang paling murah dan boleh dipakai lah? Alright. So in term of reliability, sebenarnya kamera ni dia banyak wide range of kamera. So starting harga dia bermula RM50. Boleh beli kat online Shopee, buka je Lazada, Shopee ada je dalam online. Sehingga harga lebih kurang dalam RM2,000 pun ada. Bergantung kepada kita punya penggunaan. So kita nak pakai dekat rumah ke, nak pakai kat kebun ke, dalam hutan ke, semua boleh. Okey, dan ini berdasarkan dia punya kualiti jugalah. Betul. Okey, sekarang ni jom kita tengok dari segi kualiti gambarnya HD yang macam mana yang paling jelas lah, maksudnya apa-apa yang berlaku. Bila kita check balik, kita zoom, muka dia kita boleh nampak. Okey, kita tunjuk contoh kamera yang ada ni. Dia saya tunjuk start. Okey, yang ni battery kamera. Battery operated kamera, maksudnya dia 100% wireless CCTV. Wow. Yang ni kalau kita tutup power pun dia still record juga. Okey, yang ini boleh beli untuk Muaz tadi sebab dia ada plan untuk buat jahat. So kita akan beli yang ni. Aduh. Okey, yang kedua, yang ni still pakai power, tetapi dia akan tumpang infra Wi-Fi. So dia pakai dia boleh tap dari lampu, daripada plug. Betul. So tak perlu tarik kabel panjang-panjang. Dan yang ketiga hujung sekali iaitu totally wired. Iaitu memang kena pakai hard disk, power supply, ada kabel. So sistem yang konvensional lah yang kita pakai wired CCTV tu. Okey, bila bercakap pasal CCTV yang pakai bateri, berapa lama sebenarnya ketahanan bateri tersebut? Okey, baik. Untuk sesuatu penggunaan. Kamera ni dia bateri bergantung kepada kapasiti bateri. Contoh macam kamera ni dia boleh tahan sehingga 2 minggu tanpa charge. Tapi dia akan record based on motion sensor sahaja. Maksudnya apa yang bergerak saja dia akan record? Betul. Okey, berbanding dengan wired CCTV, siang malam, hujan semua dia akan record. So dari segi tracing event tu, yang ini lebih mudah sebab dia ada motion sensor. Okey. Maksudnya dia akan jimat bateri jugalah sebab kalau tak ada pergerakan dia tak akan record lah. Betul, jimat bateri dan juga jimat storage space. Betul lah. Jadi satu lagi, pemasangan CCTV yang sebenar, yang betul, yang paling mudah lah untuk kita pasang dalam rumah ni yang kat belah mana? Kadang-kadang saya tengok ada orang pasang sesuka hati, tak nampak apa pun. Betul. Okey, soalan yang baik. Alright. CCTV ni kita nak pasang, kita kena berada di sudut angle. Sebab dia akan buka seluas mana dia akan cover the blind spot. Dia akan pasang ke tengah sebab tengah kadang-kadang belah kiri dan kanan ada mungkin blind akan blind spot. Betul. So dia pasang hujung. So biasa rumah teras 2 tingkat dia akan pasang satu depan, satu belakang cukup. Dan in case macam contoh macam saya akan pasang satu dalam rumah. Sebab bila saya balik kampung, saya akan on motion sensor. So jika ada pergerakan, saya tahu ada orang masuk dalam rumah saya. So saya selamat sikit lah. Boleh tengok saja daripada app lah. Betul, totally semua tengok dalam apps, iPad ke, tab ke, laptop,
TV semua boleh tengok. Tapi bila bercakap pasal kita tengok daripada app, menggunakan software, maknanya ada possibility untuk kena hack. Kalau orang memang aim nak pergi ke rumah kita, dia tahu rumah kita ada CCTV, adakah boleh mereka hack kita punya sistem tu? Okey, kalau dia tanya boleh tak boleh, so to be honest, mungkin boleh, kemungkinan boleh. Tetapi over the time, sistem Wi-Fi kita, encryption kita dah improve. So bukan mudah kita nak hack, bukan easily kita boleh hack sebab dia first kita kena tahu password Wi-Fi orang tu, dan kedua kita kena tahu password account untuk apps tu. Dan ketiga dia punya kalau kita hidden Wi-Fi tu tak nampak. So kemungkinan tu sangat-sangat nipis. Betul. Maksudnya dia ada beberapa gate perlu lepas lah kalau nak hack tu. Itu dah lepas. Jadi dari segi gambarnya macam mana pula? Ada orang kata pasal CCTV ni kalau tutup lampu malam tak nampak lah. Kan selalunya kita fikir logik, kamera kena ada lampu, kalau kamera handphone kena ada cahaya. Betul. Tapi bagaimana dengan CCTV? Bila malam kita tidur ni, adakah dia akan bertukar menjadi night mode? Okey, secara basic, secara asasnya dia akan ada infrared. So tapi sistem ni dah lama dah. Tapi over the time dia dah improve. Dia panggil sekarang ni panggil starlight. Starlight maksudnya dia boleh sense malam tu macam siang. Cuma dia akan jadi colour. Tu teknologi lens lah. Contoh yang pakai dual lens macam ni kan. So dia boleh malam nampak macam siang. Tu teknologi ni lah. Okey ni nampaklah dual lens. Dia ada satu lens, ada yang pakai dual lens kan. Kalau yang macam ni dia boleh bergerak ke? Sebab like CCTV kan dia boleh berpusing 360 or 180. Ada yang macam ni memang static. Okey, betul. Okey, yang ni boleh pusing ni. Boleh pegang, boleh pusing. Okey, yang ni dia pusing sendiri. Yang ni semua kontrol pakai apps lah. Dan kita boleh set lah, kata nak set sendiri ke dia akan automatic macam auto petrol kan. So dia akan pusing lah. Ni yang ada speaker tu kan? Semua ada speaker depan ni. Boleh buat walkie-talkie mode. Walkie-talkie mode. So kita boleh bercakap lah. Contohnya kalau kita berada di satu tempat yang lain, boleh cakap dari rumah. Buat apa tu? Macam tu. Betul. Bang, bangun bang. Malas nampak tak nak siapkan anak. Tak apa. Siapa masuk rumah tu? Saya pernah experience. Saya terlupa tutup gate tau. So saya beritahu kerja dengan saya, tolong tutupkan gate kejap. Time tu saya tak pakai auto gate lagi lah. Dia tolong tutupkan. Dia dengar. Memang maksudnya jelas lah suara dia. Jelas sebab CCTV ni dia ada built-in two-way communication dan juga alarm. Alarm. So bila kita pasang ni, let's say kalau ada pergerakan yang abnormal pada waktu malam, tekan je alarm. Bukan saya tekan, dia sendiri akan berbunyi. Dan alarm ni boleh dengar sehingga 100 meter jauhnya. Wow, dah jimat dah ni. Jimat sangat. Sebab bukan orang kaya sekarang pasang. Orang biasa boleh pasang. B40 boleh pasang. Maksudnya kamera dengan alarm dah sekali kan? Betul. Untuk takutkan. Jadi dari segi kualitinya, Hafiz mungkin boleh dijadikan sebagai bahan bukti kalau apa-apa berlaku kecurian contohnya. Adakah polis boleh detect muka-muka orang yang masuk tu? Betul. Okey, baik. Dia sebab tu dia ada range harga dia. Daripada RM50 sehingga RM5,000 wireless TV ni. Okey. Yang RM50 ni dia hanya record bentuk badan. So normal 2 megapixel 1080 still HD. Tetapi kalau yang high end dia boleh record number plate, dia boleh record posture muka kita, dia boleh sense muka kita, dia tahu umur berapa. Sebab tu dia kamera AI, teknologi kepintaran itu, dia boleh check badan kita umur berapa, berat kita. So dia boleh scan badan kita. Ada yang sekarang ni yang suhu, dia akan check berapa suhu kita. Itu kelebihan dan kekurangan dia punya range harga tu lah. Tapi tadi bila bercakap pasal storage, adakah macam contohnya kalau yang kita letak di rumah lah for example. Berapa lama dia record tu, tak makan space ke? Record banyak lama-lama tu? Baik. Saya tunjuk dulu CCTV dia akan pakai hard disk. Nampak hujung tu hard disk. Kalau 2 terabyte mungkin dalam, kalau 2 megapixel untuk 4 kamera mungkin dalam 1 bulan atau sebulan setengah. Tetapi yang baru ni sekarang ni wireless TV dia hanya pakai micro SD memory card. Yang ni 32 gig, so dia boleh record dalam, mungkin based on motion sensor dalam 3 minggu. Saya rasa dah cukup lah 3 minggu kan. So kalau dalam masa 3 minggu tu tak ada visual-visual yang kita perlukan, delete je lah. Yes, dia akan auto deleting lah. Dia akan auto delete. Dia auto delete. Yes, betul. Sekarang saya dah faham yang lebih lagi dah. Alright. Jadi mungkin Hafiz ada cara nak tunjukkan kita contohnya melalui handphone ke? Kamera. Kita tengok. Ni saya tunjuk dekat rumah saya, boleh ya? Kat rumah boleh. Kat sini dia tak ada link yang hidup lah. Tak ada. Ni sebab dia kena wifi dia. Lama nanti. Okey. So contohnya simple di rumah, je. Orang rumah, siap-siap nak masuk TV ni. Cantik rumah. Okey. So ni adalah yang di kat depan. Ni dekat depan rumah saya lah. Ni so nampaklah. So saya nampak, saya boleh tengoklah apa yang ada kat rumah saya dan saya boleh gerak kiri dan kanan. Gerak cuba gerak dan tengok. Cuba gerak. Okey, kita cuba gerak. Seronok tengok ni. kejap.
Saya kena buat macam ni, saya kena tekan, sekejap saya tekan PTZ ke kiri. Wah. Ke kanan. Nampak? Dah, ui. So dia boleh gerak Impress kiri, tu. kanan, atas, bawah, Ya. semua boleh tengok. So kita rasa confident sikit lah tengok. Ini rumah pun tu. bagus juga. Maksudnya boleh jadi menolong jiran-jiran lah. Kalau ada apa-apa berlaku, depan tu kita dah tahu dah. Kan? Kita dah ada Hafiz lah. Dia tu banyak CCTV. Kita selamat lah. Betul, jimat duit kita. Kita Betul, harap betul. Hafiz je lah kan macam tu. Ya. Oh, okey. Jadi saya benda tu juga. Kalau motion ni kan, saya takut sikit dengan motion ni. Sebab apa tahu? Sebab motion ni kadang-kadang kan dia detect pergerakan. Okey. Jadi saya takut benda mistik yang bergerak. Sebab saya pernah ada nak pasang motion kat rumah. Tapi saya fikirkan, okey, kalau benda-benda tiba-tiba detect, tapi tak ada orang. Okey. Ada pergerakan. Dia motion ni by haba badan. Okey, betul. sebab kata tadi haba kan. Kalau angin, Okey, kadang-kadang bukan tekan angin saja. Kadang-kadang kucing berjalan, daun jatuh pun dia akan record. Kadang record masuk notification pukul 4 pagi. Saya pun tak tengok lah. tak tengok dah. Kita pun risau je kan. Tapi over saya sepanjang lebih kurang dalam 8 tahun saya buat ni, alhamdulillah tak pernah jumpa lagi lah. Syukur kan. Dia kamera shy kalau benda-benda begitu kan. Okey, mungkin Hafiz ada pesanan kepada mereka yang baru saja nak dapatkan CCTV ni, yang mana satu nak kena beli. Okay, alright. So those yang berminat untuk pasang CCTV boleh check je, buka apa Lazada, Shopee je, boleh ada banyak kamera yang ada. So macam kat depan ni, yang ini memang pakai SIM card. Okey. Boleh pasang kat kebun. Sekarang ni Musang King harga Pasang sawit SIM mahal. card. Yang ni dalam kebun boleh pasang ni. 100% pakai solar power. Wow. Lepas, okey. Okey, yang ini semua yang DIY lah. DIY ni senang nak pasang. So beli online dah lekat ke lah. Lepas tu dia ada yang plug ni yang plug. Ni semua pakai plug ni. Ni plug. Same belakang. Ada Okey, plug? betul plug. Oh, okey. Saya tahu dalam kotak. Okey, tapi yang ni best dia. Yang ini muat pegang ke? Yang ini dia ada doorbell sekali dengan CCTV. Ada doorbell maksudnya? Maksudnya orang boleh letak kat datang. depan. Sudah dia akan rakam, orang datang, dia rakam dan kita tekan saja, dia tahu dia akan record kita. Yang ni doorbell sekali dengan CCTV. Ini baru dekat market ni. Okey. Satu lagi concern sebenarnya kan Hafiz. Lagi-lagi kalau macam kita wanita yang travel pergi Okey. ke hotel. Sekarang ni kan ada yang viral kan, macam orang kata masuk hotel ataupun toilet awam ada kamera litar tertutup yang tak sepatutnya berada di situ. Macam mana kita nak detect sebenarnya? Hidden camera maksudnya. Okey, baik. Sebenarnya kamera ni bila dipasang, bila gelap saja, dia akan keluarkan dia punya cahaya infrared. Okey. So infrared ni mata kita tak boleh nampak tau. Sebab Tuhan cipta memang mata kita tak akan nampak cahaya infrared. Okey. Tetapi dengan kamera yang kita ada ni, sebab tu pentingnya smartphone ni. Bila kita buka je on kamera, kita akan nampak cahaya-cahaya infrared tu. Oh, yang macam silang-silang tu. betul. Macam kan yang macam kat tempat emas kan dia pasang macam tu lah kan. So dia nak secure tu. So kalau kita buka je kita akan nampak lampu-lampu tu. Oh, maknanya kita buka je kamera daripada handphone kita, scan je macam tu? Betul. Kalau ada je CCTV ataupun hidden camera, jelas nampak. kita akan nampak. Okey, lampu tu kena buka atau tidak? Lampu kita tutup lah. Kita tutup lah, maksudnya biar dalam gelap dan baru kita check. Betul, baru kita nampak kat mana lampu yang dia pasang hidden camera tu. Saya kalau masuk hotel, saya mesti style-nya. Risau okey. juga kan. Bagus. Satu tips yang menarik cukup berguna untuk kita pada hari ini. Saya pun baru tahu. Ya, betul. Okey, jadi mungkin Hafiz ada FB, kalau ada rakan-rakan kita yang mempunyai minat yang sama, suka kumpul CCTV ni. Boleh, okey. Facebook kita just search saja HSS Wireless CCTV dan boleh tengok banyak kamera. Memang saya akan review. Setiap minggu saya akan review berbagai jenis kamera yang baru masuk Malaysia. Even kat sini pun banyak yang tak belum masuk Malaysia lagi. Betul. Yang saya dapat directly daripada luar negara. Okey. Tu dia. Alright. Terima kasih Hafiz atas Okey, perkongsian sama. pada hari ini. Alright. Kepada anda yang nak dapatkan info lebih lagi, nak buat kawan dengan Hafiz, tahu dengan lebih lagi, nak tahu beli mana satu CCTV, boleh tengok dekat dia punya Facebook tadi. Ya, tapi jangan minta dipasang pasang diri. Alright, kita nak kongsikan dengan anda trivia mengenai telefon. Yang ni pun saya minat juga sebab orang kata kena nak ambil gambar ni kena kamera profesional kan? Betul. Tapi sebenarnya pakai handphone pun boleh. Jom kita saksikan. Telefon adalah alat telekomunikasi yang digunakan bagi memancarkan dan menerima bunyi pada jarak jauh tanpa terikat dan secara bebas. Perkataan telefon berasal daripada perkataan bahasa Inggeris telefon yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu tele bermaksud jarak jauh dan phone bermaksud suara. Kebanyakan telefon beroperasi melalui pancaran isyarat elektrik melalui jaringan telefon rumit yang membenarkan sebarang penggunaan telefon untuk berhubung dengan hampir ke semua yang lain. Berikut adalah trivia bagi telefon.
Orang pertama yang memindahkan suaranya melalui telefon adalah Alexander Graham Bell pada 2 Jun 1885. Dia menggunakan telefon dui arah yang pertama pada 1 Julai 1885 dan kemudiannya pada 30 Januari 1887, Graham Bell mempatenkan telefon dengan transmitter penerimaan secara elektrodinamik. Telefon bimbit pertama di dunia telah dilancarkan pada tahun 1983. Motorola Dynatax 8000X yang berharga $4,000 dan tahan selama 30 minit waktu bercakap sebelum kehabisan bateri. Ianya besar dan panjang. Walaupun saiz telefonnya yang besar, ia masih dianggap sebagai telefon paling mudah alih yang pernah dibuat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia dapat memanggil seseorang tanpa kekangan kabel atau pemegang telefon mudah alih. Sebelum ia dilancarkan, beberapa perkembangan utama telah membuka jalan bagi telefon bimbit pertama dunia. Kenyataan telefon pintar telah muncul di pasaran baru-baru ini adalah kepercayaan yang salah. Faktanya adalah telefon pintar pertama mula dijual lebih daripada 20 tahun yang lalu, iaitu pada Ogos 1994. Ia dipanggil IBM Simon. Telefon ini dilengkapi dengan layar sentuh dan memberikan pemiliknya akses mudah alih ke email dan mempunyai sejumlah fungsi yang lain. Reka bentuk telefon mudah alih terus berkembang dari tahun ke tahun di mana pada tahun 1996, Motorola hadir dengan reka bentuk telefon boleh lipat pertama melalui peranti mereka yang dikenali sebagai Motorola StarTAC. Dan sebenarnya banyak lagi fakta menarik tentang telefon ini. Kalau penonton ingatkan balik, bila kali pertama agaknya anda memiliki telefon bimbit sendiri? Alright, sekarang ni nak ambil review makanan, ambil gambar donat, kena cantik. Okey. Ambillah gambar Zeti juga dengan makanan. Tak tengok juga. Kadang-kadang macam nak ambil gambar tu, kita kena lawa. Kalau kadang Zeti dah lawa, ambil gambar tak cantik, tak jadi juga. Oh, betul. Terima kasih dah cakap Zeti lawa. Mestilah. Kena pujilah, dik. Tapi yang bila ambil gambar daripada phone dan juga kamera, rasanya ada beza tak? Ada beza, tapi ada orang yang berjaya ambil teknik tanpa rasa nampak macam ni pakai kamera phone je ke? Maksudnya dia ada teknik-teknik yang tersendiri. Jadi jomlah hari ni kita nak belajarlah teknik-teknik ambil. Ini orang yang bersesuaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak macam inspektor gadget. Tapi inilah individunya. Inilah orang yang memang arif mengenai kamera-kamera tapi mengambil gambar. Jadi jom kita nak memperkenalkan dia Zeti. Okey, kita bersama dengan Muhammad Azhar. Kita panggil Encik Azhar boleh? Boleh, tak ada masalah. So kita nak tahulah macam tadi Muaz kata, bila kita ambil gambar daripada kamera dan juga kamera yang ada di telefon, nak membezakan tu kadang sebenarnya daripada teknik je. Betul. Bukannya gadget. Mungkin Encik Azhar boleh kongsikanlah macam mana teknik-tekniknya. Dari segi perbezaan sebenarnya bila kalau kita tengok dalam visual, sebenarnya kita tak tahu visual tu daripada mana sumber dia. Tapi yang kita boleh tahu adalah dari segi kualiti. Okey, kalau macam DSLR ni dia prosesor dia besar. Okey. Smartphone ni adalah kamera smartphone adalah kamera yang paling famous dalam dunia sekarang. Okey. Dan paling cepat demi teknologi itu berubah. Betul. Jadi menggunakan smartphone sekarang ni orang banyak mengambil gambar untuk perniagaan, untuk promosi. Tapi gambar yang paling banyak dalam dunia ni adalah yang nombor satu adalah gambar selfie, gambar makanan, dan gambar wifi. Betul. Okay. So dari situ kita boleh nampak perkembangan makin banyak dan orang banyak gunakan untuk perniagaan. Itulah bila bercakap pasal perniagaan, ramai orang yang especially peniaga-peniaga kecil lah, tak tahu dia nak keluarkan duit untuk beli DSLR yang mahal. Jadi gunakan kamera yang ada di phone kan. Bila nak tangkap gambar tu ada teknik-teknik dia daripada segi lighting ke macam mana? Ya, lighting ni satu benda yang penting lah. Kalau tak ada lighting tak adalah gambar. Akan jadi gelap. Betul, kamera mahal macam mana pun main night mode, tak ada lighting tak boleh Betul. Dia sebenarnya dalam fotografi ni ambil gambar ni dia tak ada salah, tak ada betul. Yang salahnya kalau tak jadi gelap tu. Betul. Okey. Tapi kalau yang sebenarnya adalah dari segi kreativiti. Okey, kalau macam kita nak jual sandwich. So kita janganlah ambil gambar dengan banyak sangat prop dekat belakang.
Tapi kita kena fokus kat sandwich ni. Okey. Okey, so kita tengok, bagi tunjuk kat, dekat kita punya viewer, tengok betapa cantiknya sandwich tu dengan sos meleleh, minyak ada, macam burger ataupun ayam kan. So kita nak jual tu, kita tunjuk kehebatan produk kita, bukan kehebatan props kita. Itu kebanyakan orang confuse. Betul, orang terlepas pandang kan. Okey, jadi dari segi teknik ni, jom kita tengok macam mana teknik yang sebenar. Sebab ni kalau kita tengok Cik Azhar, ada orang suka ambil gambar sekarang trend ni macam ni. Terbalikkan kamera untuk ambil daripada ni, untuk kita nampak tinggi ke, nampak kecil ke. Ada efek ke? Sini dan sini juga. Sebenarnya efek tu sebenarnya kalau kita macam ni. Okey, kamera kita di atas. Alright. Jadi angle kita dia menurun sikit. Alright. Jadi kalau kita terbalikkan, so kamera kita punya lens akan naik ke atas. Okey. So itu pasal kalau kita tengok bila terbalik, secara automatik orang yang pendek akan nampak tinggi. Betul. Okey. Tak apa. Kurang inci. Encik Azhar, kalau sebab macam saya suka tangkap gambar outfit kan. Maksudnya daripada head to toe. Macam tadi dah ada kongsikan tips. Kita terbalikkan. Tapi betul ke orang kata bila ambil gambar OOTD lah kan orang-orang sekarang panggil, kena eye level? Tak semestinya juga. Tengok macam mana kita nak nampak dalam gambar. Okey, mesti nak nampak cantik, tinggi, langsing. Kadang-kadang kalau macam orang OOTD kan, kadang-kadang dia nak tunjuk daripada kasut sampai ke atas. Betul. Kan? Nak kalau dia ada kasut baru. Okey. Terasa saya lah hari ni. Okey. Kalau perempuan dia punya teknik dia paling best dia suka pakai adalah teknik silang kaki. Betul gitu. Kan? Silang kaki. So dia akan tunjuk daripada kaki sampai ke atas. Dan secara automatiknya sebenarnya daripada teknik tu juga. Okey. Untuk individu yang berbadan besar dia akan nampak kecil sikit. Kalau silang kaki? Tapi memang betul wanita akan banyak ambil gambar silang kaki tu, kita dah tahu dah. Ada satu lagi lah, especially bila kita ambil gambar beramai-ramai, kita akan ambil daripada sideways. Betul. Lepas tu dia akan ambil lebih daripada satu 50 kali kali 43 pun belum tentu betul. Betul. Jadi punya salah satu teknik lagi adalah tekan je banyak-banyak kali. Nanti ambil salah satu. So baru pilih. Okey. Dan macam mana pula Cik Azhar kalau kita nak tengok backlight ni? Saya kadang-kadang pilih backlight ni bila nak ambil gambar, saya dok confuse. Okey, matahari kat sana ke ataupun matahari kat belakang kita ke macam mana? Dia sebenarnya kalau ikut teknologi kamera sekarang yang canggih sekarang ni, dia tak ada isu dengan backlight. Okey. Dia tak ada isu dengan backlight. Isu backlight ataupun front light, side light ataupun orang kata low light. Kamera sekarang ni, smartphone especially, dia teknologi tu dah sangat-sangat canggih. Dia punya processor sangat power untuk capture lighting. Dari mana-mana pun? Ya. Tapi kalau kita nak proper, biasanya kalau kebanyakan fotografer yang ambil wedding, so dia akan pakai strobe lah ataupun flashlight. Ada yang pakai reflector banyak macam jenis lah. Ada yang macam ni. Ini pakai phone, kalau pakai phone pun kena ada reflector juga. Kita boleh tengok daripada efek dia kan. Gelap. Kan? Tadi ni terang. Dia ada banyak color lah. So ini antara yang apa orang kata? Basic lah. Basic. Ada lagi yang besar lagi lah. Lagi besar pada orang ada. Betul. Selalunya bila kita tangkap gambar menggunakan telefon pintar, kita akan directly terus gunakan kamera. Adakah aplikasi-aplikasi yang lain ada sebenarnya untuk kita tangkap gambar dengan lebih cantik? Sebenarnya kalau ada juga phone yang support daripada auto mode sampai ke manual mode. Okey, manual mode ni sebenarnya adalah mode yang hampir menyerupai DSLR mirrorless. Betul. Cuma perbezaannya adalah keupayaan smartphone itu sendiri. Okey, itu yang membezakan. Okey, macam yang kita saksikan ni adalah gambar-gambar yang Encik Azhar tangkap menggunakan handphone. Ya. Wow. Nampak? Cantik Wow, this is very... Ini makro. So ini juga menggunakan... Ya. Makro ni menggunakan jenis-jenis lens lah. Kalau kita nak macam ni adalah makro, wide angle, super tele, makro yang lebih besar sikit dia punya jarak dia. Okey. Sebab tu yang tadi bila Cik Azhar kata menggunakan manual, kadang-kadang kita ni boleh telefon, wah bang ambil ni bang, ni kamera paling canggih manual. Okey ambil. Sudahnya pakai auto pun. Ya. Tapi sebenarnya majoriti semenjak saya mengajar dulu kan, bila masuk kelas, soalan pertama saya adalah mana satu main kamera utama. Okey. Cuba tengok dekat belakang phone. Alright. Mana satu main kamera? Atas ke bawah? Saya
Saya rasa Saya tak tahu yang saya mana rasa saya punya bawah kot. Saya punya, Ini, okay, let me try. okay. Okay, let me try. Betul Saya tak? rasa berdasarkan saya punya lens ni, Okay. saya rasa yang ni. Garanti? Ya, sebab dua ni adalah dua tersebut. Jap. Sebab dia adalah saiz lens yang berbeza. So saya tak sure yang mana. Yang ni Okey, kecil, sebenarnya yang kecil. Cik Azhar atas ke bawah. Okey. Dia begini, teknik nak kenal pasti kita punya kamera mana satu kamera utama. Okey. Sebab kamera utama ni adalah mempunyai megapiksel yang paling besar. Okey. Oh, so lens Okey. yang besar lah. So kita buka aplikasi kamera. Okey. Okey, kita boleh buka dan kita letak jari di depan lens. Mana yang tertutup ni? Tutup lens. Oh, tutup. Mana yang tertutup itulah cameraman. Ya, betul. Saya punya kamera Macam mana? salah, Macam saya mana? Macam atas. mana? Macam mana? Ni. Tutup Tutup antara salah tiga satu. kamera tu. Itulah orang Tutup. cakap pakai dua je, nak pakai tiga lens. Saya tutup Tutup je satu semua. jari ni. Macam ni. Okey. Letak salah satu. Okey. Okey. Mana yang tertutup? Tak tutup. Tak Try tutup. semua, try semua. Try semua. Ni tutup. Itulah tu. kamera utama. Itulah main. So saya ada dua yang tutup. Saya ada dua kamera utama lah. Okay. Dia ada satu, biasanya dia ada main camera, dia ada tele ataupun Okey, wide, dan faham. satu lagi adalah makro. Betul. Teruja. Ya, macam baru tahu. Orang je. kat rumah tu tak apa akak teruja sama dengan saya. Saya pun teruja juga duk tengok kamera ni kan. Jadi sebab tu benda-benda macam ni lah kita harus tahu. Okey, jom kita tengok antara lens-lens yang ada ni. Mungkin Lens Saya yang pernah ada. gunakan wide macro. Yang Okey. ni saya tak pernah guna. Ini super tele lah. Okey. Super tele. Super tele ni macam mana? mana kata dia jarak dia sangat jauh. Oh, Sangat jauh. Okey, untuk zoom Contohnya lah. untuk zoom. Mana Okey. kata biasanya kalau kita nak zoom kita akan okey. kita akan pinch kan, pinch out kan. Pecah-pecah lah. Pecah-pecah lah. Tapi kalau kita menggunakan kamera utama, Alright. sebenarnya smartphone dia Tak tak dekat sesuai kamera untuk utama. kita zoom. Betul. Sebab dia akan menggunakan sistem digital untuk zoom. So Dia pecah tak lah sama pixel dia. dengan macam kita pakai DSLR. DSLR kita boleh tukar lens. Betul. Jadi ini adalah konsep kita tukar tambah lens untuk Dia zoom. Dia zoom. Wah. Jadi dia akan jadi beginilah. So Hebat tu. kalau macam ni dah akan tak cukup lah. So dia akan nampak lebih jauh Kena lagi. jauh sikit. Begitu. So, tapi ini perlukan stability lah. Mostly kita akan Letak bila phone. pakai ini kita akan meletak atas tripod. Selalunya orang yang ambil gambar panorama, kan, landscape. So dia akan letak macam ni lah. So lebih Jauh stable. sampai situ. Jauh. Clear. Sebenarnya Cik Azhar saja memang tak nak pakai DSLR ke ataupun memang saja nak pakai phone? Saya memang ada DSLR. Saya bermula daripada filem. Daripada kamera filem. Kawan dia lah. Jadi ini sebab teknologi. Jadi kita nak carry satu bag kamera ni hari-hari memang penat lah. Betul dah, Cik, Lecet ya? bahu. Kan? Jadi antara yang paling mudah adalah smartphone. Betul. Jadi macam saya, kita nak kekalkan kita punya skill dalam menggunakan kamera yang manual. Jadi saya cari phone yang ada support manual punya sistem. Jadi macam manual ni satunya kita boleh control dia punya ISO, Betul. kan, dia punya aperture, dan dia punya shutter speed. Itu yang paling penting lah. Dan kualiti gambar tu sebenarnya lebih kurang. bagus. Oh, lebih bagus? Lebih bagus. Sebenarnya saya pernah guna smartphone ni untuk ambil gambar makanan dan gambar tu dicetak untuk giant signboard untuk restoran. Oh, okey. Boleh dia support? Boleh support. Okey. Sebenarnya dia gadget tu adalah satu benda yang penting juga, tapi orangnya pun satu jugalah kena ada ilmu yang betul. Alright, jadi Cik Azhar, Instagramnya yang boleh kita jumpa nanti nak belajar ni. Instagram saya Azhar Saini. Rapat aja. Saini. Yeah. Rapat je. Tu. Lepas ni ada apa-apa ada soalan Boleh mengenai DM. kamera, telefon pintar ataupun fotografi menggunakan telefon pintar, boleh DM Cik Boleh Azhar. DM. Alright. Jadi Cik Azhar, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Hari banyak. ini kita belajar ilmu dengan phone kita ni sebenarnya kita boleh buat duit kalau anda pandai. Betul. Ya, jadi gunakan sebaik mungkin lah. Phone mahal-mahal tapi sebenarnya tak tahu ambil gambar on off itu je. Okey, Cik Azhar, terima Terima kasih kasih. banyak. Dan Okey. jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan sambung sembang dalam Borak Kopitiam. Okey, jom. Alright, Daddy. Seterusnya
bagusnya kalau tadi kita dah belajar CCTV, kamera phone. Dan ini ada satu lagi kamera yang ada di kereta kita, iaitu kamera papan pemuka ataupun sekarang orang panggil dashcam. Yes, okey. Okey. Ini adalah jenis-jenisnya lah kan? Yang selalu Zeti nampak macam ni. Dengan yang ni jugalah. Okey. Kalau macam Muaz pakai mana? Saya pakai yang lebih kurang macam ni. Sebab lebih ringan. Dan sebenarnya masa saya nak beli dashcam ni, dia memang ada yang murah tau. Tapi yang murah ni kita takut satu storage dia tak besar dan satu lagi dari segi kualiti gambar dia mungkin tak berapa cantik sangatlah. Terutamanya bila malam, bila kita berada malam apa-apa jadi aksiden ke, kita nak tengok balik tu takut tak nampak. Itu yang jurujual tu cakap kat Muaz lah. Okey, kalau macam Zeti saya belum lagi ada kamera papan pemuka ni, jadi mungkin Muaz ataupun siapa yang boleh kongsikan dengan Zeti mana sebenarnya yang paling sesuai untuk kita pakai kat kereta. Alright, ini ada seseorang namanya Cik Suhaimi yang akan berkongsikan dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Suhaimi. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Inilah orangnya. Saya rasa Cik Suhaimi duduk tengah senang sebab banyak yang Zeti nak tahu mengenai dashcam ni. Mungkin Encik Suhaimi boleh kongsikan dulu dah mana antara yang paling ataupun basic lah yang perlu ada dekat dalam kereta sebenarnya. Betul. Dia banyak pilihan yang sebenarnya. Ada pilihan yang murah, ada pilihan yang mahal. Ada pilihan yang depan belakang pun boleh tengok. Betul. Lepas tu ada pilihan pula guna cigarette lighter ke. Cigarette lighter, kita cucuk cigarette lighter dah. Betul. Yang tu saya pakai. Saya ambil daripada tu, cucuk dekat. Tarik cigarette lighter. Tapi kalau kita off engine, dia dah tak jalan dah. Betul. Tapi ada jenis yang pasang terus connect to the battery, fuse apa semua, dia jalan 24 hours. Oh no wonder. Yang letak, bila tutup pun lampu akan kelip-kelip kalau masa kereta kita padam. Kalau macam kereta parking pun orang nak curi, kenapa dia masih boleh digunakan. Tapi daripada segi sebab dia kena kepada bateri kereta, betul? Ya. Tak makan bateri kereta? Wara buat kita punya alarm makan bateri juga. Dia few persen saja, Si kecil sajalah. Yes. Okey, jadi sekarang ni kalau let's say lah Zeti ni nak beli dashcam, sebenarnya yang paling basic Sesame mana satu yang kita boleh ambil? Basic lah. macam ini basic dah. Okey. Kalau yang macam ni macam ni dia melekat dekat tu. Kalau macam ni dia dekat cermin. Dia ada dia punya bracket apa semua dalam lah. Bracket dengan wire dia semua siap lah. Dia macam tu. Tapi yang macam ini dia depan belakang. Maksudnya? Kita cuma tengok di phone saja. Kita tak tengok di skrin. Okey. Kita tak tengok pun. Kita tengok di mana? Dia ni depan, ini belakang. So yang ini kita boleh tengok depan saja. Betul. Ada yang depan saja, ada yang belakang. Yang ini complete dah skrin depan pula, cermin. Dia boleh tengok depan belakang. Kalau mengundur tu kita nampak. Nampak kat dalam ni. Ya, dia dah siap pasang wire semua siap. Lepas tu dia punya berapa gig. Lepas tu tiap-tiap benda tu tidak menggunakan cigarette lighter. So pilihan kita lah. Ada yang murah pun ada, yang kata RM100 pun ada pakai cigarette lighter. Betul. Lepas tu skrin kena buka, kita kena tengok selalu. Kadang-kadang ganggu juga pemanduan kita. Yeah. Betul tak? Kenapa kita baru-baru beli tu nak tengok aja. Betul tak? Masa tu teruja. Dia waktu beli tu nak tengok betul ke cantik lah gambar dah. Jadi kalau untuk yang basic, kita nak tahu dari segi kualiti video tu. Yang macam mana sebenarnya untuk kita nak tahu? Okey, yang mustahak dia kualiti dia memang terang. Okey. Dia boleh cover siang ataupun malam. Bila cover siang malam, kalau malam dia tak terang, dia tak dapat proof. Pasal apa saya dah find out from the police, the lawyers. Dia kata kalau ada bagus, boleh memberikan kita punya macam apa yang berlaku. Macam CCTV kat rumah. Digalakkan ada. Jadi tak jadi masalah. Macam kita yang pelumba-pelumba sekarang ni kebanyakan ada untuk kalau ada berlanggar ke apa ke, ada juga gunakan. Dan boleh jadikan sebagai bahan bukti lah. Bahan bukti. Kan, memang bahan jelas lah apa yang berlaku di depan tu kan. Yes. Okay. Jadi pilih agak yang very good. Alright. Di mana diiktiraf oleh SIRIM ke macam mana kan. Dia ada Japan, ada Korea, dia ada China. Banyak model ni. So pilihan yang terbaik supaya benda ni tidak menjadi mudarat pada kita. Pasal apa kadang-kadang power bank pun meletup dalam kereta. Betul, panas kan? Panas dan sebagainya. So safety is very important. Okey. Itu okey, nak tengok kat mana? Kita nak tengok kamera dashcam yang ada ni dalam kereta. Mana satu Cik Sami yang boleh ditunjukkan? Kita tengok yang sebelah kanan ni dulu Okey, mari. Alright, kita nak tanya juga, silakan. Cik Sami boleh Ustaz. Kita nak tahu kebaikan dan juga keburukannya untuk dashcam ni. Ya, sebab tadi kita dah bersembang juga pasal kelebihannya kan, boleh record daripada segi kalau ada berlaku pelanggaran ke apa. Tapi kalau macam saya, perempuan ni biasalah kan, kadang-kadang kita macam Muaz kata excited nak tengok dashcam bila dah ada. Ada tak kekurangan sebenarnya bila ada dashcam ni?
Dia yang paling mustahak sekali, dia punya position. Okey. Position kadang-kadang dia terlampau gangguan pada pemanduan kita. Pasal vision kita bila mandu, kita ada left and right. Okey. In between tengah ni ada gangguan. Ada gangguan. No doubt, the camera ni kerana dia menangkap apa benda yang ada di hadapan. So the position tu very very important lah. Okey, siapa yang menentukan sebenarnya posisi dashcam tu? Sendiri Sendiri yang beli yang Sendiri letak? mana nak letak. Ataupun tanya perkhidmatan mana pemasang dia. Where is the best place to fix? Okey. Sebab selalunya kamera dashcam ni dia memang wide Cik Jami. Maksudnya dia memang memang wide angle. Memang wide angle yang boleh nampak. Wide angle. Okey, dan satu lagi dia memang boleh auto sleep. Maksudnya skrin tu tak adalah open je kan. Maksudnya bila kita dah start memandu dia akan automatik padam lah. Dia tengok jenis juga. Oh. Dia tengok jenis juga, ada jenis yang statik macam tu. Ada setengah tu dia can move. Sama juga ada setengah orang tu dia pasang cuma kamera untuk depan dan belakang di bawah bonnet pun ada. Reverse sensor ada, lepas tu dia nampak reverse, dia nampak depan. Few second dia boleh record. Ada benda-benda tu semua Memang ada. Ada. Yes. Menarik. So ini depan, ini belakang. Kan? Okey. Ada depan. Kita dah saksikan yang depan, yang belakang. Ada, nampak Muaz? Yang belakang pun ada juga. Nampak. Mana? Yang Tak ada. belakang. Ini belakang. Oh, yang ni belakang tak ada. Okey. Okey. Saya satu lagi, saya rasa bila ada depan dan juga belakang ni bagus sebab apa-apa kalau ada kereta langgar daripada belakang, memang kita dah ada bukti dah kan. Bukti. Kadang-kadang bila ada depan tapi kat belakang tu tak ada, apa-apa kena hit, dah kita nak kena tumpang orang belakang punya kamera pula. Kan? Kebanyakan ni sekarang banyak orang pasang dari segi dari segi safety, dari segi nak claim dan sebagainya lah. Alright. Jadi kita jangan risau mengenai bateri kereta kita akan habis Tak, apabila jangan pakai risau. dashcam ni. They design such a thing that bila kita pasang, dia activate current pun tak banyak. Tak banyak. Tak banyak. Dia lepas tu kita punya memory card dalam tu up to you. You nak besar ke, you nak kecil ke, nak apa ke, Terpulang tapi lah. dia memang provide lah. Yang bagusnya boleh tak yang jadi auto delete? Maksudnya Memang bila dah ada. penuh, memang ada kan? Memang ada. After Auto 3 delete. hours, kita tak Kalau kita tengok tak tak save, apa, dia akan Auto delete. bertukar. Baguslah kalau macam tu. Okey, jom kita saksikan pula yang berada di kenderaan seterusnya ni Muaz. Saya duk cari juga kat mana? Ya. Okay. CCTV tu kat atas ke? Atas. Kat mana? Atas. Kat atas. Atas. Kat depan. Oh, dia macam ni kat depan. Kamera dia kat depan. Itu touch and go. Oh, ni this one. Ada jenis depan tu dia kata ada jenis depan, ada jenis belakang. Yang ini banyakkan yang parking dan sebagainya lah. Jadi ni tak berapa nampak lah dia punya kamera. Ni mungkin dari segi teknologi kereta-kereta yang Dia canggih memang ni dah datang memang dah dengan- datang dengan kamera yang banyak macam dia ada kiri Sekarang kanan juga. banyak kan kereta dah ada standard dah. Betul, standard. Dia dah jadi satu kewajipan Ya. Maksudnya kereta tu kena ada dah dashcam ni. Ya. Okey. Jadi selain daripada itu juga kalau kita tengok range harga yang ada di Malaysia ni macam mana agaknya Cik Zami kalau tengok? Ada higher sampai 1,000 lebih pun ada. 1,000 lebih pun ada. Macam yang ini tengok ni latest ni kan. Okey. Dia skrin depan je. Ni depan ni kamera dia ke depan. Lepas tu kita pasang lagi satu wire kat belakang. Dia ada dah. Dia dah ada. Kita tengok kat sini je. Sini dia nampak macam cermin tapi Sini. everything clear lah. Macam ni lah kan. Maksudnya everything clear, dia record Dia dari record. situ? Dia record semua ada dalam tu. Memory card dia semua dalam ni juga lah. Ada. Dia record semua dalam tu. Ini latest lah. Jadi kita Tapi saya tengok bagus juga bila dashcam ni dah banyak di pasaran. Maksudnya orang tak adalah nak mencuri dashcam ni, betul lah. Maksudnya kalau tidak dulu jarang orang pakai, orang tahu dashcam dah ambil lah. Kan? Tapi sekarang sebab tu orang pakai dashcam dah tak takut dah. Kalau dulu mungkin orang pakai buka nyorok kan. Ya. Betul, sekarang sebab bila je. matikan enjin dia akan off lah. Tapi sekarang tak kan? Tak. Ada dua pilihan. Sama ada you nak the bin cucuk dekat cigarette lighter ataupun yang terus pasang melalui e-fuse dan sebagainya. The accessories people know lah apa benda yang patut kita pasang. Okey, baiklah dengan perkongsian hari ini Muaz, saya terasa sekejap lagi lah kita boleh pergi beli untuk kereta Zami. okey. Tak apa. Alright, jadi terima kasih sekali lagi Cik Zami dengan apa yang dikongsikan tadi. Maksudnya sekarang ni kita wajib pakai dashcam
Ya, bagus untuk keselamatan memang kita. saya dah find out pun dia cakap boleh digalakkan. Macam kita punya CCTV kat rumah. Proofkan orang nak curi ke nak pecah Betul, pintu ke betul. apa kan. Betul. Same thing with Kereta mahal, dashcam mahal sikit tak mau. Hari ni macam attack kat saya saja sebenarnya. Alamak, sorry. Tidak berniat ya. Alright, terima kasih ya. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda pula lah yang sukakan Terima kasih, Cik Sami. Yuna daripada kumpulan K-pop Girls Generation. Kalau tahu Seneshide, tahu tak? Siapa sini? Tak apalah. Ya, saya tahu dia yang Korea tu kan. Ya, betul yang ni membintangi filem yang menyentuh hati berdasarkan kisah benar sebuah keluarga yang tinggal dekat kampung terpencil tanpa jalan raya. So cerita ni mengikuti pasal seorang yang hebat matematik lah dekat sekolah. Dia bekerjasama dengan teman wanita dia, dengan kakak dia dan penduduk kampung untuk menubuhkan sebuah stesen kereta api impian ayahnya. Berjaya ke tidak dia buat stesen kereta api tu kena saksikanlah. Miracle Letters to the President ditonton sinema sekarang. Langgan di cinema.tonton.com.my ataupun muat turun aplikasi tonton di telefon pintar anda. Memang banyak cerita-cerita yang menarik yang telah pun ditawarkan di situ. Dan satu lagi untuk anda nak beritahu, jangan lupa untuk menyaksikan hari ini siapakah usahawan yang berjaya merangkul geran sebanyak RM300,000. Wow. Jangan lupa untuk saksikan Zero to CEO akhir petang ini 4 petang di TV3 kerana ini antara inisiatif kita memberikan kepada mereka yang nak memulakan perniagaan dan kita tengok idea siapakah yang akan terpilih untuk diberikan geran ini dan kita harapkan geran ini juga akan memberikan mereka satu semangat untuk meneruskan perniagaan mereka. Tiada yang mustahil dalam dunia ini. Yang paling penting kita kena sentiasa berusaha dan juga kreatif. Yes, berusaha dan kreatif. Baiklah, jangan ke mana-mana. Lepas ni banyak lagi perkongsian yang Zeti dan juga Muaz akan berikan kepada anda. Stay tune di Borak Kopitiam. Alright, yang ni paling sesuai. Zeti suka yang ni. Sebab cantik. Sebab Kita mahal, yang ni sesuai. Alright, jadi kita dah tahu dah pelbagai fungsi kamera yang ada di kereta rumah ya dan juga di telefon kita. Sebenarnya selain daripada akan membantu kita dalam waktu-waktu kecemasan dan kamera ini jugalah ada memori untuk kita lah kan bila kita ambil gambar. Betul. Itulah memori-memori yang ada. Especially macam Zati juga dan anda yang bila keluar tak suka nak bawa banyak-banyak benda, bawa handphone dah ada kamera cukup untuk kita rakamkan memori bersama dengan keluarga ataupun kawan-kawan. Sekarang ni storage je yang kena banyak dan mungkin juga kalau gambar-gambar lama yang tak ada tu simpan di komputer dan kemudian kosongkan balik telefon anda. Okey. Seterusnya kita nak bawakan untuk anda pada hari ini, kita nak kongsikan ada sesuatu yang menarik mengenai Malaysia Future Leader School Tier 3. Jadi ini sesuatu yang menarik. Dalam norma yang baru ini, kita akan bersama dengan seseorang yang akan berkongsikan bersama dengan anda. Ya, jadi kita ada Encik Ahmad Syukri bin Haji Adnan, Ketua Penolong Pengarah Kluster Kepimpinan I-Lead Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muaz dan juga Zeti. Waalaikumsalam. Wow. Itu dia lain macam lah. Baru tengok muka ni, I-Lead ni semangat saya tengok ni. Tengok individu yang akan berkongsikan dengan kita. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok I-Lead sebagai salah satu agensi yang menyediakan platform khusus untuk membentukkan Future Ready Leaders yang akan menjadi tonggak kepimpinan pelbagai sektor di masa hadapan. Jadi mungkin dari perancangan I-Lead dalam kita melahirkan banyak sebenarnya insan-insan hebat ini mungkin boleh dikongsikan oleh Cik Syukri sendiri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Muaz dan juga terima kasih kepada Zeti, terima kasih kepada Borak Kopitiam. Terdahulu terima kasih saya Ahmad Syukri Haji Adnan daripada I-Lead Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan atau ringkasnya I-Lead lah, Institute of Leadership Excellence and Development. Kami merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS yang dipimpin oleh Tuan Haji Muhammad Aswani bin Haji Ahmad selaku Ketua Pengarah I-Lead dan dibantu oleh dua Timbalan Ketua Pengarah, Datuk Haji Roslan Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan I-Lead dan juga Cik Muhammad Nizam bin Ismail. Dan dibantu juga dari segi I-Lead itu sendirilah, kalau dapat saya gambarkan I-Lead itu, apa I-Lead dan siapa I-Lead itu sendiri. Ada 4 kluster di bawah I-Lead itu sendiri, iaitu kluster kepimpinan, kerjaya, modal insan dan juga kita ada kluster kenegaraan. Dan dibantu juga oleh bahagian pengurusan lah. Kita ada UKK I-Lead sendiri yang bersama dengan saya membantu. Terima kasih hari ini tim UKK I-Lead strategik dan juga pengurusan lain. Jadi kalau kita bercakap tadi tentang Malaysia Future Leader School itu sendiri, seperti disebut oleh Zeti dan juga
Muaz sebentar tadi. Kalau kita gambarkan MFLS tu tertera di skrin kita, Malaysia Future Leader School. Ia merupakan satu program yang dilancarkan pada tahun 2019 yang lalu, 2019 lagi, dan kita telah melangsungkan program ni. Dia ada 3 tier kalau boleh saya gambarkan di situ, 3 lapisannya. Iaitu kita ada tier yang pertama, tier yang kedua dan tier yang ketiga. Untuk tier yang pertama ini pemilihannya adalah di peringkat sekolah. Kita berkolaborasi bersama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, MARA dan juga JAKIM. Jadi pelajar-pelajar yang terbaik, kalau boleh saya gambarkan beginilah, pelajar-pelajar yang hebat terbaik di seluruh negara ini, hebat, kita katalah 600,000 pelajar hebat yang ada di sekolah-sekolah kecemerlangan, SBP, MRSM dan sebagainya ini, mereka ini letakkan satu pemilihannya di peringkat dia koordinasi oleh KPM di tier yang pertama. So yang jadi pengawas, ketua pelajar dan sebagainya ini 600,000. So daripada 600,000 tier yang pertama ini, only few selected, kita kata dalam gambar 35,000 yang terbaik daripada 600,000 tadi, mereka ini terpilih untuk tier yang kedua. So dalam tier lapisan yang kedua ini, mereka ini akan diberi pendedahan dalam berasaskan kepada 5 elemen. Ada elemen kepimpinan, kenegaraan, pembentukan watak dan juga jati diri, keusahawanan dan juga kesukarelawanan. Kalau tier 2 ni dulu ni kita langsungkan secara bersemuka lah. Ini kita cerita sebelum pandemik lah. So suasananya secara bersemuka 10 hari mereka berada di pusat latihan belia dan juga kawasan negara seluruh negara. Jadi ada aktiviti indoor, outdoor, ada pendekatan yang menguji mental dan juga fizikal mereka lah. Itu tier yang kedua. Yang ketiga ni akan kita kongsikan kejap lagi. Hari ni yang ketika hari ni akan kita kongsikan lah pendekatan dan sebagainya, insyaAllah. Okey, tadi dah cakap pasal tier 1, tier 2. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, macam mana nak sertai yang tier 3, yang ketiga? Baik, terima kasih Titi. Itu saya sebutkan tadi, daripada kalangan yang terpilih daripada tier untuk nak masuk ke tier yang ketiga, lapisan yang ketiga, tier 3 kita ini, mereka ini mesti melalui tier yang kedua. Tier pertama tadi di peringkat sekolah, tier yang kedua tadi telah melepasi sesi pemilihan di peringkat sekolah yang akan bagi nama KPM berikan kita pelajar-pelajar yang terbaik seluruh negara ini. Kita programkan di pusat latihan belia kita, ada indoor outdoor yang saya sebutkan tadi. Dan daripada tadi 600,000 saya sebut, kita ambil gambar angka je lah, 600,000 yang terbaik seluruh negara, only few 35,000 yang terpilih untuk tier yang kedua. Yang tier yang ketiga ini tahun lalu 2020 hanya sekitar 250 orang saja yang terpilih. Dan mereka yang terpilih ini adalah yang telah melepasi sesi temu duga dan sebagainya. Itu 2020. Untuk tahun 2021 ini kita ambil 150 yang terbaik. Pendekatannya yang kita langsungkan dalam apatah lagi dalam era pandemik sekarang ini, approach juga berbeza lah. Yang ini kita kongsikan hari ini bagaimana dalam situasi mendepani pandemik dan juga cabaran endemik kita sekarang ini. Pendekatan untuk tier 3 tahun 2021 sedikit berbeza kerana ini gambaran yang tahun ini kita langsungkan secara mixed mode, mixed method, online dan bersemuka. Ini gambaran yang kita lihat di skrin ni adalah sesi yang telah kita langsungkan pada tahun 2021 pada 8 Oktober sehingga 7 November yang lalu, secara dalam talian. Walaupun dia online tapi kita langsungkan di studio kita buat make it interactive lah, which is dalam talian yang it's not like a plane dalam talian, tapi ada interaktif dan juga interaksi. Ini mereka yang berada di rumah, sebab sis pada ketika itu semua pelajar ini kalau ada yang belajar dan sebagainya juga masih belajar di sekolah, di rumah masing-masing di kampus. Jadi apa yang kita buat, program has to go on, the project has to go on. Jadi pendekatan ini kita langsungkan secara dalam talian, iaitu kita langsungkan meet. Dan sekarang ini insyaAllah kita berangka untuk sesi yang berikutnya, iaitu pelaksanaan secara bersemuka. Apatah lagi kita lihat dah hadir kelonggaran berasaskan PKP, fasa 4 dan sebagainya ni. InsyaAllah ini yang akan kita kongsikan, iaitu kita nak langsungkan bersemuka pada 17 hari bulan Disember sehingga 26 hari bulan Disember, insyaAllah. Melengkapi yang tadi. Jadi mungkinkah di penghujungnya nanti akan kita berjumpa dengan mereka yang sangat-sangat hebat, ya, yang mungkin merupakan salah seorang yang akan menjadi future leaders untuk Malaysia? Adakah itu harapannya, ataupun sebenarnya mereka yang terakhir berada di tier 3 ni yang akan adalah yang terbaik untuk program ini? Adakah ada pemenang untuk iLead ini secara ringkasnya? Okey, baik. Dia dalam konteks dan kalau saya sebutkan juga saya kongsi tadi, fokus akhirnya adalah melahirkan pemimpin muda yang berkarismatik, berwawasan dan punya pemikiran strategik untuk menyumbang di peringkat nasional juga antarabangsa. Jadi kita meletakkan apa tema dari Future Leader School tadi ni adalah kita katakan inilah kita telah menjadikan 10 tahun akan datang kita menjangkakan insya-Allah inilah dia platformnya yang telah kita ada Future Ready Leaders tadi. Kita jangkakan dalam kalangan yang akan menjadi pemimpin, mungkin dalam kalangan korporat, swasta, NGO dan juga kerajaan.
akan lahir dalam kalangan mereka ini yang telah kita groom daripada peringkat awal ini. Jadi kalau digambarkan tadi dalam kalangan tier 3, insyaAllah, tapi kita juga ada mungkin mereka yang terbaik ini juga sekarang ini yang tak terlibat dalam tier 3, mereka ini diserap masuk dalam program-program yang kita gambarkan sebagai alumni MFLS itu sendiri. Jadi kita dah ada alumni hampir dekat 35,000 dan mereka ini dah berada seluruh negara yang akan melebar luas berkenaan dengan program alumni dan juga khasnya untuk program tier 3 2021 dan 2020 yang lalu juga. Okey. Alright. Baiklah, terima kasih di atas perkongsian ni Encik Ahmad Syukri. Diharapkan dengan adanya program nasional ini dapat melahirkan future leaders untuk negara kita satu hari nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan mereka akan jadi pemimpin terbaik yang akan bawa demi Malaysia, orang kata demi negara kita Malaysia 2021, insyaAllah. Baik, terima kasih Cik Syukri. InsyaAllah kita teruskan lagi usaha-usaha yang hebat untuk mencari anak-anak muda yang luar biasa ini. Dan bila sebut mengenai anak muda ni kan, saya teringatlah dalam Ejen Ali. Ya, Ejen Ali, saya minat dengan Ejen Ali. Awak minat Ejen Ali? Boleh, minat. Saya ada ingat satu scene tu yang menari kan, dekat kedai mamak Mamak kan. Maju. Ya, yang itu saya ingat sampai sekarang lagi. Jadi mereka di sebaliknya itu adalah anak-anak muda yang luar biasa. Kerana hasil mereka ni bukan saja popular di Malaysia, malah di luar negara. Kita akan bersama dengan seseorang untuk bercerita mengenai Ejen Ali ni. Kabarnya akan ada movie yang baru. Betul, tapi sebelum tu kita saksikan dulu ini trailer Ejen Ali The Movie. Sejak ada Iris Neo, saya rasa makin diketepikan. Lagipun, kalau semua ejen dah pakai Iris, Mata perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Saya harap kamu semua sudah sedia. Kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberaya. Bagi tahu aku, apa yang kau tahu? Ini pandai Cyberaya, Doktor. Kita pemaju kemajuan manusia. Cyberaya tak tahu ke masalah tempat ni? Siapa budak ingusan ni? Kita orang lagi perlukan orang macam kau. Kita jaga kita. Cakap terang. Aku saing untuk menang. Memang Mata dah tak perlukan aku lagi kan? Ali, ini bukan pasal kau. Kita ada misi paling penting sekarang. Datuk bandar kita dalam bahaya. Kenapa kita kena kisahkan dia kalau dia tak kisah orang lain? Aku dah tak nak jadi ejen. Semua rimau aku serang. Aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini lawan yang seberang. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Yes. Kita jaga kita. Ya, macam Ejen Ali kan. Ini antara filem yang saya bila tengok masa tu kebetulan dapat tengok dengan anak, saya memang kagum dan juga rasa bangga dengan filem animasi di Malaysia ini. Luar biasa kualiti dan juga jalan cerita yang bertaraf antarabangsa lah. Betul. Bila kita tengok, kita tak dapat nak bezakan pun. Ini animasi internasional ataupun tempatan. Jelas sekali memang animasi tempatan. Luar biasa. Okay. Jadi hari ini bersama-sama dengan kita nak bersembang-sembang lah pasal Ejen Ali The Movie juga. Kita ada Usama Zahid Hussein, pengarah Ejen Ali The Movie dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation. Assalamualaikum, selamat pagi Usama. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya ingat lagi waktu sebelum Ejen Ali ini dilancarkan, kita bersama di studio. Jadi hampir setelah 2 tahun lebih ni kan, ini kita secara visual ni kita bersama-sama. Okey, jadi mungkin kalau kita sebut mengenai Ejen Ali The Movie bakal diangkat sebagai filem terbaik dan ini kalau kita lihat bagaimana kutipan di pawagam yang luar biasa dengan 32.5 juta menduduki carta teratas ya untuk kutipan tiket pada waktu itu. Jadi mungkin kalau kita lihat apa lagi agaknya perancangan-perancangan yang akan datang dan juga kecemerlangan yang dilakar untuk filem animasi ini. Dari
sejak daripada lepas kita siap movie yang pertama hari tu, kita ada perancangan untuk buat sambungan movie yang kedua. Tapi itulah dengan pandemik dan situasi pawagam pun terpaksa tutup sementara kan, dan sekarang bila buka pun anak-anak kecil masih belum boleh pergi menonton. Jadi kita terpaksa mengubah perancangan sikit lah dekat situ. Jadi sekarang kita tengah work on musim ketiga yang merupakan satu co-production dengan Disney Plus. Yang insyaAllah kita akan tayangkan menjelang tahun depan lah. Wow, international ya bersama dengan Disney Plus. Okey, macam yang kita tahu sebelum ni lah kan, Ejen Ali dah pun rangkul macam-macam anugerah. Contohnya dalam kategori watak animasi popular, anugerah bintang popular pun ada kan. So macam mana Ejen Ali ni nak kekalkan jenama Ejen Ali untuk terus relevan sampai nanti? Selain daripada musim ketiga dan movie yang kita tengah rancang sekarang ni, kita ada juga game mobile. Kita punya mobile game Agents Arena yang merupakan satu multiplayer mobile kan. Baru-baru ni tim Rev Media daripada Media Prima dah mula menjalankan tournament pertandingan Ejen Ali punya mobile game. Dan alhamdulillah menariklah. Saya sebagai pencipta Ejen Ali ni bangga tengok. Dan selain daripada itu, kita of course always ada merchandise baru yang kita keluarkan. Macam dengan situasi COVID ni, kita ada keluarkan Ejen Ali punya mask, hand sanitizer, dan always kita ada perancangan benda-benda baru yang akan terus dikeluarkan. Sebab kalau masa tu ada trailer yang telah pun dibuat khas untuk kita punya frontliner. Saya ingat lagi dikeluarkan sama bukan main walaupun pendek, saya tengok pun saya teruja saja. Ya, betul. Saya rasa macam okay, let's go, kita sama-sama membantu negara kita bersama dengan frontliner kita. Jadi mungkin cabaran-cabarannya saya dapat rasakan waktu movie tu keluar, dia punya aura, dia punya semangat tu luar biasa. Dan mungkin kalau tak ada pandemik ini, selang setahun mungkin dah boleh ada untuk filem sequel ataupun yang kedua untuk Ejen Ali ni. Jadi bagaimana, mengganggu tak momentum geng yang di belakang tabir semua dah bersemangat nak buat untuk filem-filem terbaru ni, tapi oleh kerana pandemik, slow dulu, relax dulu. Ada mengganggu tak momentum ni? Sama. Memang tak dapat dinafikan lah. Memang bukan, saya rasa bukan saja kita tapi ramai seluruh dunia ni yang affected kan. Memang tak senang. Saya selalu macam fikir kita bila dekat one of the benda yang kita ketengahkan dalam kita punya culture tu memang cara bekerja yang sangat kolaboratif. Maksudnya kita banyak peer to peer punya feedback, kita banyak bertukar-tukar idea kan. Jadi bila terpaksa bekerja dari rumah ni, saya rasa itu antara faktor paling besar lah yang mengganggu cara bekerja. Dan ialah bila kita tak dapat nak berkomunikasi, berada dalam perbincangan dalam satu bilik apa semua ni, dia kacau lah. Tapi kita, ialah bukan kita saja kan yang mengalami kesusahan, mengalami cabaran. Jadi kita kena sama-sama, orang kata do our best untuk still hasilkan yang wow, dan buat yang terbaik lah. Jadi Usama, untuk tahun ini filem Ejen Ali The Movie turut dicalonkan bersama dengan 54 filem yang lain di Festival Filem ke-31. Jadi setuju tak kalau kita cakap ini merupakan antara pengiktirafan yang boleh orang kata jadikan sebagai anjakan kepada industri animasi dekat negara kita pada masa akan datang? Yang saya nampak satu yang baru untuk festival filem kali ini, kita diberi peluang ataupun diiktiraf untuk dipertandingkan bersama-sama dengan filem live action yang lain, yang saya anggap benda tu satu step forward lah. Sebab sebelum ni kalau kita tengok animasi ni dijadikan sebagai satu separate genre atau kategori kan. Tapi yalah, kita animasi ni sebenarnya satu medium kan. Jadi bila kita bercerita, dia masih memerlukan banyak elemen yang sama seperti live action sebenarnya, walaupun mungkin orang kata
bahagian shooting tu tak samalah. Orang shooting di luar, kita shooting dalam komputer kan. Tapi benda selain daripada itu kan, kita masih perlu bercerita, masih perlu mengarah kita punya talent, perlu ada art direction, creative direction, benda tu. Jadi masih ni lah orang kata dia proses yang similar, yang mirip kan. Jadi saya gembiralah bila tengok dapat dicalonkan bersama-sama dengan filem live action yang lain. Saya harap itulah benda ni boleh menjadi satu yang akan menggalakkan lagi industri animasi dan boleh diteruskan in the future. Mungkin juga akan dinobatkan antara filem terbaik. Kita tak tahu, dan mungkin ini juga antara sejarah yang bakal dilakarkan. Kalau tanya pada saya, bagi saya layak sebab saya dah tengok banyak kali. Sebab bila anak dah ajak tengok, saya kena tengok berulang kali sampai saya dah hafal. Okey, jadi kalau kita tengok perancangan akan datang, maksudnya akan buat joint venture bersama dengan Disney Hotstar. Ini bermakna negara-negara lain juga akan turut bersama-sama dapat menyaksikan Ejen Ali. Jadi bagaimana Usama dari segi jalan ceritanya? Dulu kita buat untuk Malaysia, mungkin jalan ceritanya begini, tapi kita sekarang dah tahu ia akan pergi luas ke peringkat antarabangsa lagi. Jadi perbezaannya apabila dah awal-awal lagi dah tahu dah, apabila buat Ejen Ali ni, ianya akan dipasarkan di negara-negara lain. Bagaimana? Betul. Sebenarnya kalau kita tengok cerita Ejen Ali dari mula lagi, walaupun kita hasilkan, kita tahu akan keluar di Malaysia dulu, tapi dalam perancangan, dalam perbincangan dengan pihak Primeworks semua pun kita always kata nak create a show yang boleh travel kan. Jadi pada kita elemen-elemen tempatan tu sentiasa kita boleh masukkan dalam setting dia, dari segi watak, dari segi environment dan elemen-elemen dalam penceritaan. Tapi pada saya lah, benda yang selalunya membolehkan satu cerita atau satu watak tu travel, dia lebih kepada relatability dalam penceritaan tu. Maksudnya konflik yang dihadapi oleh kita punya main character, sama ada orang luar dari negara kita dia boleh faham tak, dia boleh relate tak. Jadi saya rasa kalau penceritaan yang baik, maksudnya kita boleh ceritakan hidup kita punya karakter ni macam mana, dan apa yang mendatang tu, apa cabaran yang mendatang, dan kita tunjuk macam mana dia nak overcome cabaran tu kan. Pada saya lah, dari segi tu kalau orang luar daripada negara kita boleh faham, insyaAllah show tu akan boleh travel dengan baik. Dan of course another thing, satu lagi yang saya rasa sangat-sangat ditekankan dalam Ejen Ali punya penceritaan is also kita cuba mengetengahkan emotional anchor yang kuat lah. Yang saya rasa daripada feedback daripada kita di pertama hari tu, alhamdulillah kita berjaya menyampaikan dengan baik lah benda tu. Nangis, babe. Nangis. Ya, tu. Masa dengan mak dia nangis. Tu macam mana? Tapi kan bila bercakap pasal filem animasi, tadi Usama sendiri dah ada cakap bila adakah penggambaran filem-filem lain shoot dekat luar, filem animasi shoot dekat dalam studio. Daripada segi voice over filem animasi, cabaran-cabaran yang perlu dijalani daripada macam nak bagi emotion tu sampai susah tak sebenarnya nak sampaikan? Sebab kalau bukan animasi, kita boleh dapat daripada mimik muka. Betul. Jadi animasi ni pula kita kena buat nampak animasi tu betul-betul sedih macam tu kan? Ya, betul. Kalau dari segi lakonan dia tu, sebenarnya kita ada animator kita lah. Maksudnya animator ni orang yang menghidupkan watak tu, mereka lah yang melakonkan. Sebelum diorang duduk depan komputer nak animate tu, memang diorang selalunya akan perlu buat acting dulu. Dia akan buat recording mereka sendiri kan. Itu on dia punya lakonan. Tapi dalam suara tu pun satu cabaran juga, di mana kita perlu menyampaikan lakonan tu hanya melalui suara. Betul lah macam cakap tadi kan, kita kalau depan kamera kita boleh guna kita punya body language, boleh guna kita punya facial expression untuk sampaikan. Tapi dalam animasi semua perasaan tu harus disampaikan melalui suara sahaja. Dan dua elemen yang penting kena ada, itulah suara kena sedap dan dia kena boleh berlakon menggunakan suara kan. Dan saya pernah juga ada masa kita buat uji bakat dengan pelakon live action, yang mereka pun cakap macam actually very challenging sebab bila on set kan you boleh work with your co-star, you punya set, you boleh get into the feeling. Tapi you dalam recording tu you just ada microphone, mungkin ada some visual reference, dan selebihnya is up to your imagination.
Jadi itu cabaran dia lah. Jadi memang susah sebenarnya. Kan? Kita pun pernah cuba-cuba tapi memang tak berjaya lah. Karakter. Ya, kalau kita buat drama radio pun macam susah. Bayangkan lagi animasi. Saya pun dah jumpa pemilik suara Ejen Ali itu pun. Memang bila borak dengan dia pun memang itulah antara cabaran-cabarannya. Okey, jadi mungkin untuk perancangan akan datang, kita menantikan sesuatu dan saya dapat rasakan bahawa Osama and the team pun memang pecah kepala juga memikirkan akan adakah kuasa-kuasa baru. Ya, mungkinkah ialah benda-benda yang bukan jangkaan kita. Jadi bagaimana agaknya bila harapan orang dah makin tinggi. Yelah, sekali keluar movie dah bagus. Betul. Harapan seterusnya movie kena lagi bagus kan. Sama. Betul. Memang pressure lah. bila kita memikirkan orang kata expectation daripada audience tu memang satu yang honestly pada saya satu cabaran lah, sebab bila mereka dah tengok satu yang baik, seterusnya mereka akan mengharapkan yang lebih baik. Tapi dari segi penceritaan pula, kita always cuba untuk keep it fresh. Macam sekarang kalau dah tengok movie tu, kita semua tahu yang by the end of the movie Ali dah terpaksa pulangkan Iris kepada the agency tu kan, yang sepanjang dua musim sebelum ni pun itulah tunjang cerita dia sebenarnya. Jadi sekarang ni kita dah masukkan Ali dalam satu orang kata situasi atau perimeter yang baru. Lepas tu kita akan letak dia dalam, kalau untuk musim ketiga ni, teaser dia saya boleh sharekan sikit, dia akan ada satu pertandingan dengan ejen-ejen, termasuk ejen dari luar Bandar Cyberjaya. Jadi ini merupakan satu, kita akan ada introduce watak-watak baru. Dan dengan Ali tak ada Iris sekarang ni, kita akan tengoklah macam mana dia akan cope, berjaya ke dia, gagal ke dia kan. Menarik ni. Mungkin daripada dah dapat teaser kita. Ejen daripada utara lah mungkin. Datang ke Cyberjaya. Baiklah, terima kasih Osama di atas perkongsian hari ini, and semoga berjayalah lagi dengan Ejen Ali. Alright, kita nantikan dan juga tahniah Osama and the team, luar biasa. Dan kita harapkan juga filem ini akan jadi filem yang terbaik, pemangkin untuk anak-anak muda. Buat lagi animasi-animasi yang hebat. Terima kasih Osama. Dan kepada anda semua, jangan lupa kalau nak bersama dengan Osama dan juga untuk menyaksikan Ejen Ali ni sempena Festival Filem Malaysia ke-31, jom tonton Ejen Ali secara percuma di TGV Suria KLCC pada esok ya. 5 Disember. Betul besok minggu depan. Betul. Besok 5 Disember anda boleh saksikannya kerana tiket yang akan diberikan adalah percuma. Dan selepas itu siapa cepat dia dapat, dan selepas itu anda akan bersama dengan Osama, ada sesi soal jawab. Betul lah. Nak tanya-tanya soalan, besok boleh pergi dekat situ. Alright. Jadi bila bercakap pasal esok, jangan lupa juga untuk saksikan kita punya Borak Kopitiam. Cakap pasal topik yang Zeti suka sangat. Saya pun suka melancong. Melancong nak pergi mana. Jadi besok ada sesuatu yang akan dikongsikan. Dan sekarang ini jom kita saksikanlah MV Kita Jaga Kita. Alright, jadi untuk anda semua jaga diri dan semoga perkongsian kita mengenai kamera pada hari ini memberikan manfaat kepada anda. Ingat, nak pergi mana-mana gembira juga, tapi kena patuhi SOP. Jaga jarak fizikal dan kerap cuci tangan, gunakan hand sanitizer, okey? Alright, kita tengok, jom saya suka lagu ni. Ni lagu Jaga kita kan? Betul. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap, petang aku cuba terbang. Sampai aku dalam hutan, semua rimau aku serang. Ikat tangan masuk gelagang, aku masih boleh tendang. Belakang aku tak lengang, kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau bendang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, dua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun 1-2 kerang, kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai